Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, apa kabar? Kali ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 4. Tajuknya, ambil tahu, elak keliru. Baiklah murid-murid sekalian, mari kita lihat apa yang kita nak ambil tahu. Baik, sebelum tu, pada akhir pembelajaran murid-murid nanti, kita akan dapat pertama sekali mengetahui maksud alkohol. Yang kedua, murid-murid akan tahu menganalisis kesan pengambilan alkohol. Dan yang ketiga, murid-murid mesti tahu untuk mengaplikasikan cara mengelakkan diri daripada pengambilan alkohol dalam makanan dan minuman. Baiklah, untuk itu murid-murid sekalian, murid-murid tahu ke apa itu alkohol? Alkohol maksudnya cecair yang mudah terbakar dan memberi kesan yang memabukkan kepada seseorang jika diminum secara berlebihan. Ingat tu murid-murid, kalau minum berlebihan, pasti akan ada kesan kepada kita. Baik murid-murid, alkohol seperti yang kita tahu merupakan minuman keras yang memabukkan dan menyebabkan khayal jika diminum. Murid-murid kalau minum alkohol ni boleh khayal. Dan untuk itu kita kena tahu apakah jenis-jenis alkohol yang ada di sekeliling kita. Pertama, ni murid-murid dah biasa tengok cawan tu, bir. Pernah tengok bir? Yang kedua, wine. Ini pun selalu, memang murid-murid dah tahu. Dan yang ketiga, gambar brandy. Ini cukup terkenal. Kalau ibu-ibu bapa awak yang suka minum, mesti ada botol-botol ni di rumah. Dan yang terakhir, whisky. Ini pun biasa. Kalau musim gawai tu, memang berlambak di belakang rumah awak. Tahukah murid-murid, alkohol itu sebenarnya mengandungi etanol. Apa itu etanol? Etanol ni tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh mengganggu fungsi saraf. Jadi kalau murid-murid suka minum alkohol, saraf murid-murid boleh terganggu. Kemungkinan kita akan jadi gila dan sebagainya. Dan yang penting, murid-murid juga tahu etanol ni juga boleh memberi kesan ketagihan. Apabila selalu minum, murid-murid tak boleh jadi ketagih. Jadi murid-murid, kalau murid-murid dah ketagih kepada alkohol ni, akan mendatangkan kesan. Apa kesan dia murid-murid? Inilah dia kesan dia. Kesan penyalahgunaan. Yang pertama, koordinasi pemikiran dan pertuturan terjejas. Kita menyebabkan murid-murid akan berfikir tidak menentu. Dan percakapan pun akan terjejas. Biasa kita cakap lancar saja, tetapi apabila disebabkan oleh kesan alkohol tadi, pertuturan murid-murid boleh jadi terjejas, tergagap-gagap dan sebagainya. Dan yang kedua, ini yang sangat berbahaya. Penglihatan menjadi kabur. Biasa kalau murid-murid selalu tanya pada kalau ayah awak ataupun saudara awak yang biasa minum alkohol, ini pasti akan terjadi pada mereka, iaitu penglihatan menjadi kabur. Sebab itu kita kena jauhkan daripada minum alkohol. Dan seterusnya, kesan dia akan mendatangkan masalah kepada pernapasan kita. Murid-murid tahu, kalau orang yang sentiasa minum alkohol ni, pernapasan dia akan terganggu, akan menjadi sesak, dan sangat berbahaya. Kemungkinan ketika pernapasan terganggu ni boleh mendatangkan kematian. Dan seterusnya murid-murid sekalian, kesannya juga adalah kemurungan. Murid-murid tahukah apa itu kesan kemurungan? Kemurungan ini akan terjadi apabila kita banyak minum alkohol dan menyebabkan orang itu akan menjadi suka bersendirian. Dia akan tidak mahu bergaul dengan orang lain. Dia sensitif. Dan yang paling kita takuti juga, kesan Kesan obesiti. Mereka yang suka minum ataupun ketagih alkohol sebenarnya akan menyebabkan mereka obesiti, sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar.
Dan murid-murid sekalian, selain daripada itu, kesan pengambilan alkohol secara berlebihan itu bolehlah kita simpulkan kepada 3. Dia akan menyebabkan ataupun menjejaskan 3 perkara yang ada pada tubuh badan kita. Pertama, kesihatan mental. Dalam kesihatan mental ni yang pertama akan menyebabkan kita kecelaruan tingkah laku. Awak tak tahu nak buat apa. Awak bingung disebabkan tadi ketagihan alkohol. Dan yang penting juga, awak akan secara awak tersedar ataupun tidak, keyakinan diri awak akan menurun. Murid-murid disuruh oleh ibu bapa, guru-guru untuk melakukan sesuatu, tidak yakin dengan kebolehan diri. Menyebabkan kita tak mau buat apa yang disuruh oleh guru dan ibu bapa. Dan seterusnya, murid-murid sekalian, murid akan hilang ingatan sama ada sementara, dan kadang-kadang apabila dah terlalu ketagih akan jadi kekal. Maksudnya sudah menjadi orang yang lupa ingatan. Dan yang terakhir dalam bagi kesihatan mental ni, dia akan hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Tidak boleh membuat keputusan dengan tepat. Itu kesihatan mental. Bagi kesihatan emosi pula, keresahan dan kemurungan. Awak akan jadi resah, tak tahu nak buat apa, resah, bingung. Dan yang berbahaya dia, awak akan menjadi seorang yang kemurungan. Sangat tidak yakin dengan diri sendiri. Dan berkaitan dengan emosi juga, akan menyebabkan emosi seseorang itu menjadi tidak stabil. Kadang-kadang marah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Dalam keadaan yang singkat, dia boleh bertukar. Tidak stabil. Dan yang ketiga inilah dia. Awak akan menjadi cepat marah dan agresif, sensitif. Ditegur sikit, jadi marah. Dan menyebabkan kemungkinan juga, tidak mustahil, satu masa mungkin awak akan bergaduh dan sebagainya. Sebab menjadi agresif. Dan bagi kesihatan fizikal pula, awak akan mengalami sakit kepala. Sakit kepala yang berpanjangan. Kalau cuba awak lihat ataupun awak tanya pengalaman, kalau ibu bapa mereka yang pernah selalu ataupun suka minum alkohol secara berlebihan, mereka pasti akan mengalami sakit kepala. Dan mereka juga akan muntah. Kalau ibu awak mengandung, mereka pun akan muntah. Itu biasa, perkara biasa. Tetapi bagi orang yang minum alkohol secara berlebihan, mereka akan menyebabkan mereka menjadi muntah. Muntah yang bertambah ataupun bercampur dengan kahak dan sebagainya yang berbau busuk. Dan mereka juga akan mengalami sakit ceret-berit. Awak tahu ceret-berit? Belum sampai jamban, awak dah terberak. Itulah ceret-berit kerana minum alkohol secara berlebihan. Dan terakhir bagi fizikal ni, kesihatan fizikal, awak akan mengalami badan yang menggeletar. Cuaca tidak sejuk tapi menggeletar. Disebabkan oleh ataupun kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Baiklah murid-murid, setelah kita tahu apa itu alkohol, kesan dia, dan kita kena tahu yang paling penting ni, cara untuk mengelak pengambilan alkohol. Cara elak pengambilan alkohol. Kita boleh elak sebenarnya untuk menjauhi alkohol supaya tidak datang kepada kesan-kesan buruk tadi. Yang pertama, awak ataupun kita hendaklah menolak pelawaan dan berkata tidak pada pelawaan minuman beralkohol. Ada orang lain ajak awak minum alkohol, apa awak nak cakap? Tidak. Dengan tegas, jangan malu-malu. Kita kena tegas, tidak kepada alkohol. Dan yang kedua, murid sekalian, kita kena sentiasa melakukan aktiviti berfaedah semasa waktu senggang. Beritahu apa waktu senggang? Masa lapang. Ada saja masa lapang, kita kena buat aktiviti berfaedah. Seperti apa? Beriadah bersama keluarga. Berjogging, bersenam. Ataupun kita boleh pergi apa saja aktiviti yang berfaedah. Memancing, membaca buku, berkebun sayur dan banyak lagi
aktiviti berfaedah yang kita boleh lakukan dengan mudah. Jadi apabila kita sibukkan diri kita dengan aktiviti yang berfaedah murid, pasti kita akan terhindar ataupun kita akan lupa kepada minuman alkohol. Jadi untuk ini, sentiasa ingat, kita kena berusaha untuk mengelakkan daripada mengambil ataupun minum alkohol bagi mengelakkan perkara-perkara yang tak baik yang kita telah belajar tadi. Baiklah murid-murid sekalian, rasanya sampai ketika ini saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa lepas ni ada latihan yang akan cikgu bagi. Dan nanti cikgu akan bagi tahu nota-nota yang yang kita dah lihat tadi, kita salin dalam buku latihan. Okey murid-murid, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.